Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Farhana Ashikin binti Zulkifli, pelajar daripada UNICEF Selangor dan merupakan pelajar diploma pendidikan awal kanak-kanak. Okay, pada hari ini saya akan menjalankan satu pembubuhan berdasarkan kajian iaitu kajian daripada mata pelajaran ataupun subjek EED 133 Kerohanian dan Moral dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kajian yang akan saya lakukan adalah berdasarkan kepentingan kerohanian dan moral dalam pendidikan awal. Pada hari ini saya akan menyembuh salah seorang guru yang berkhidmat di tadika jenis Aulan, iaitu Cik Farah Wahidah. Betul? Betul. Ya, saya. Sebelum saya mengajukan beberapa soalan, boleh teacher perkenalkan diri teacher? Mungkin dari segi nama, umur, tempat kelahiran teacher. Okay, nama saya Nur Farah Wahidah binti Zulkifli. Saya berumur 22 tahun. Okay, tempat kelahiran saya lahir di Hospital Tengku Akbar Rahim Kelang. Teacher memang menetap di sini ke atau teacher dari negeri lain? Saya lahir dekat Selangor, dekat Kelang, tapi saya duduk dekat Perak. Dan pada saya semasa saya berumur 12 tahun baru saya pindah ke Selangor semula. Baik. Sebelum tu, boleh teacher ceritakan sikit latar belakang pendidikan teacher. Mungkin boleh teacher selesa, teacher boleh ceritakan dari sekolah rendah, menengah dan sebagainya. Okey, saya boleh saya beritahu latar belakang tadika saya? Boleh. Okey, semasa saya berumur 5 tahun, saya bersekolah di Tadika Kemas, dekat Perak. Lepas tu, semasa saya berumur 6 tahun pula, saya tukar sekolah ke prasekolah. Itu pun di Perak juga? Betul, di Perak juga. Okay. Semasa saya berumur 7 tahun sehingga 12 tahun, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lada 2. Okay, sekolah tu merupakan sekolah yang sama dengan prasekolah. Maksudnya di dalam tempat yang sama, satu kawasan yang sama lah. Okay, sekolah menengah. Okey, sekolah menengah. Semasa saya berumur 13 tahun sehinggalah 18, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3. So maksudnya bermula daripada sekolah menengah, teacher dah pindah balik ke Selangor. Betul. Okay. Mungkin teacher boleh ceritakan lepas daripada sekolah menengah, mungkin teacher ada sambung belajar ataupun teacher terus kerja. Macam mana? Semasa saya habis SPM, saya ada kerja sekejap lah. Bookshop dekat SK Puncak Alam 3. Lepas tu saya bertukar kerja di Menantek. Menantek tu macam restoran. Restoran. Tapi saya duduk dekat central kitchen dia. Jadi maksudnya teacher lepas daripada sekolah menengah, teacher terus bekerja, tidak melanjutkan pelajaran. Ada lagi cerita je. Okey, baik. Selepas saya bekerja di Menantek tu, saya dapat offer letter ke UiTM Perahu. Untuk subjek apa tu? Subjek pentadbiran awam dan pengajian berisi. Jadi waktu tu teacher terima ataupun teacher tolak? Saya terima sebab tu memang saya punya saya memang harapan saya lah untuk masuk universiti. Okey, jadi berapa tahun dah teacher? Saya sekolah Di UiTM. Ambil masa berapa tahun teacher belajar tentang kos tu? Macam ni, saya merasa belajar dekat sana hanya 1 sem je. Lepas tu PKP
ada rasa universiti life tu. Itulah. Faham. Rezeki dekat situ juga. Betul-betul. Jadi lepas teacher graduate, teacher bekerja di sini ataupun ada bekerja di tempat lain? Selepas saya graduate, saya bekerja dekat tempat lain. Di mana bekerja? Macam saya memang minat pendidikan kanak-kanak. So saya memang carilah tadika yang dekat dengan rumah. So saya jumpa, saya hantar, saya macam Hantar resume. saya hantar resume dekat Al-Kausar Educate. Oh, di mana? Dekat Puncak Alam. Puncak Alam juga. Oh, itu berapa tempoh teacher bekerja di sana? Oh, tak lama pun, dalam berapa bulan semua. Mungkin ada lagi yang selepas daripada tadika pertama, ada lagi tadika? Ada lagi satu tadika iaitu Junior Careers. Oh, itu di mana? Dekat Sarjana Utama. Oh, sarjana utama. Bukan sarjana jauh juga tu. Itulah, tapi tak lama pun, dalam 3 bulan tak salah. 3 bulan. Jadi lepas daripada tadika yang kedua, adakah ini tadika yang ketiga? Betul. Tadika yang ketiga saya. Oh, jadi waktu bila teacher menjadi guru di tadika jenis audit ini? Saya mula masuk ke sini pada tarikh 1 bulan 3 2023. Oh, sampai sekarang tempohnya sudah berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa? Okey, 9 bulan. 9 bulan. Saya dah berkhidmat kat sini. Hampir setahun lah. Hampir setahun. Mungkin walaupun teacher baru 9 bulan, tapi mesti banyak pengetahuan yang teacher dah tahu tentang tadika jenis online kan. Jadi boleh teacher ceritakan sedikit tentang tadika ni ke, taska ni ke? Ada yang teacher nak kongsi? Saya dekat sini sebagai teacher transit. So saya hanya jaga tengok-tengok kan murid-murid kat sini. Oh, jadi teacher hanya jaga kanak-kanak yang transit saja, bukan sebagai guru mata pelajaran. Bukan. Jadi boleh teacher beritahu berapa kuantiti pelajar-pelajar di sini ataupun untuk pelajar transit berapa yang teacher perlu jaga? Macam dekat transit kita ada lebih kurang 30 lebih murid. Dan ada 2 teacher. Oh, itu untuk keseluruhan tu macam mana? 2 teacher waktu petang, 2 teacher waktu pagi. Okay, memang kebanyakan pelajar di sini adalah pelajar Melayu. Tiada Indian ataupun Chinese. Tak ada. Dekat jenis outlet ni sekolah untuk Islami. Islamic, so semua kepada Melayu pula. Betul. Tapi kalau katakan ada pelajar-pelajar Indian ataupun pelajar Chinese yang nak masuk, adakah tadika ini menerima ataupun tidak? Tidak. Sebab tadika ni menerapkan agama Islam. So dia lebih fokuskan kepada kanak-kanak agama Islam lah. Boleh teacher bagi tahu kait dalam tadika jenis audit ni ada berapa kelas dan berapa keseluruhan pelajar? Dekat sini ada 1 kelas untuk reading dan 5 kelas untuk kelas biasa. Kelas biasa. Kalau untuk belajar. Kalau kuantiti pelajar keseluruhan berapa? Kita ada lebih kurang 100. Jadi setiap kelas tu berapa guru yang perlu conduct satu kelas? Dalam kelas tu ada lebih kurang 15 student. So seorang teacher yang akan conduct lah. Ada pembantu tak? Ke tak ada pembantu? Tak ada. Tak ada pembantu. Jadi memang seorang guru mengajar semua mata pelajaran. Kecuali reading. Oh, reading. Reading ada teacher khas yang akan ajar reading. Boleh saya tahu berapa mata pelajaran yang diajar dekat tadika jenis audit?
taskah dan latar belakang pendidikan teacher. Okay, saya kembali kepada soalan. Boleh teacher beritahu saya apakah definisi ataupun kefahaman teacher sendiri berkaitan dengan kerohanian dan moral dalam pendidikan kanak-kanak? Okay, bagi saya, kerohanian ni adalah pemupukan nilai murni keagamaan dalam diri individu untuk membina kekuatan dalaman setiap individu tu. Contoh dia macam keyakinan kepada Tuhan dan keyakinan kepada agama. Mungkin dari segi moral tu pula apa pendapat teacher? Apa definisi tentang moral? Okay, moral pula adalah pegangan yang tidak kisah baik atau buruk dalam kalangan individu tu. So dia lebih kurang macam nilai murni lah, nilai murni yang terdapat dalam diri seseorang. Mungkin ada lagi yang teacher nak tambah? Mungkin ada sikit kerohanian tu lebih simple macam ni. Kerohanian tu moto agama lah. So agama dari segi macam mana? Dari segi sifat kita, dari segi adat kita. Kerohanian tu merupakan sifat keagamaan dalam diri seseorang tu lah. So bila diorang ada mendapat pengajaran agama yang baik, so diorang akan terapkan nilai positif dalam diri diorang. Okey, untuk soalan kedua, pada pendapat teacher, kenapa penting kerohanian dan moral dalam pendidikan kanak-kanak ni? Okey, sebagaimana yang kita semua tahu, kanak-kanak ni seperti kain putih yang gosong, betul. So yang mencorakkan dia adalah kita sebagai teacher dan ibu bapa diorang dan orang-orang yang besar dari diorang lah. So macam kita, kalau kita nak tengok diorang membesar menjadi orang yang berguna, mesti kita akan ajar, latih diorang dengan nilai-nilai baik lah, nilai positif macam bertolak ansur, tolong menolong, bekerjasama. So macam dekat taskah ni kita orang terapkan nilai positif tu untuk jadikan murid tu berjaya pada masa akan datang. Untuk soalan yang ketiga, apa kesan? Mungkin ada kesan yang baik dan ada kesan buruk daripada pengajaran dan pembelajaran kerohanian dan moral dalam pendidikan anak. Apa pendapat teacher? Kesan dia apabila kita terapkan nilai kerohanian dan moral ni dalam diri kanak-kanak, so kanak-kanak tu akan jadi macam seorang yang beradab, lepas tu akan berjaya pada masa akan datang. Sebab bagi saya, budak-budak ni pada masa diorang kecil, diorang tak tahu apa-apa. So kita lah yang kena mengajar diorang, melatih diorang jadi seorang yang guna. So kalau kita nak tengok diorang jadi baik, kita kenalah ajar baik. Kalau kita nak tengok diorang jadi jahat, kita ajarlah jahat. Tapi mustahil lah kan, mana ada orang yang nak tengok anak diorang ke, murid diorang ke yang bersifat negatif kan. So that's why lah kesan kerohanian dan moral ni sangat penting dalam diri kanak-kanak dan juga kita sebenarnya. Untuk soalan yang keempat, apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi mata pelajaran kerohanian dan moral dalam pendidikan kanak? Sebabnya kita dapat lihat memang di sini banyak huruf-huruf hijaiyah ataupun surah-surah yang digambar. Jadi mungkin dan kita juga tahu tadika jenis aulad ni juga adalah tadika
adakah yang memfokuskan kepada kanak-kanak Islam saja? Jadi mungkin kerohanian dan moral itu lebih diterapkan bagi mata pelajaran lain. Jadi apa aktiviti-aktiviti yang tadi contoh? Okey, macam di jenis outlet ni, kita orang sangat pentingkan keagamaan. Sebab bila seseorang tu cukup agama dia, so dia tentu-tentu dia akan jadi seorang yang positif pada masa akan datang, seorang yang baik kan. So aktiviti yang boleh diadakan adalah macam ceramah. Bila kita adakan ceramah, so akan menjeritik hati kanak-kanak untuk melakukan kebaikan pula. So bila diorang dah dijeritik tu, so akan menimbulkan sifat isani, maksudnya sifat mazmumah, mahmudah dalam diri diorang. Betul. So bila sifat tu timbul, so diorang akan jadi seorang yang positif lah. Diorang macam Lebih kepada ni lah, dah pandai nak urus tentang agama. betul. Diorang tahu kepentingan agama diorang, so diorang akan lakukan yang terbaik lah. Selain daripada ceramah, jadi apa yang dilakukan di tadi kawalan aktiviti? Okey, pada Maulid Rasul, kita orang akan adakan perarakan. Perarakan tu kita orang akan jalan mengelilingi depan taskar ni sambil berselawat. So Dekat situ dah timbul dah. betul, perasaan cinta akan Nabi kita. Betul. Selain daripada itu, ada lagi tak? Okey, dekat jenis outlet kita orang mengadakan amali solat. So setiap hari kita orang akan ajar diorang cara solat yang betul. So step-step dia, macam mana bacaan dalam solat. So bila diorang kat rumah, diorang akan praktiskan benda tu. Jadi di situ ibu bapa nampaklah ada peningkatan Betul, tentang kerohanian dalam diri anak-anak. Lepas tu sebelum diorang balik, diorang akan dengar alunan surah, zikir apa semua. Okay. Untuk moral pula, after makan diorang akan diajar untuk clean up. Ataupun lepas main toys ke, diorang diajar untuk kemas balik semula lah. So dari situ ada timbulnya perasaan tanggungjawab bersama dengan soalan yang terakhir. Mungkin pendapat cikgu, ada cadangan-cadangan yang lain daripada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Jadi apa cadangan cikgu untuk terapkan lagi kerohanian dan moral dalam awal anak? Cadangan ada banyak faktor. Faktor masyarakat, faktor orang sekeliling, faktor dalam diri sendiri dan faktor dalam semesta ni lah. So cadangan saya, kerajaan perlu mengadakan macam kempen supaya banyak kempen untuk menerapkan lagi sifat kerohanian dalam diri kanak-kanak ni. supaya perkara-perkara itu didapati oleh ibu bapa dan ibu bapa pun boleh terapkan dalam. Okey, contoh lagi, masyarakat boleh mengadakan gotong royong. So gotong royong tu untuk kanak-kanak dan ibu bapa lah. So diorang akan bergotong royong membersihkan kawasan taman ke, kawasan rumah anak yatim ke, kawasan rumah warga emas ke. So aktiviti tu akan menimbulkan rasa kasih sayang dalam kalangan kanak-kanak. So di situ dah ada dah sifat-sifat moral. Betul. Untuk keagamaan mungkin boleh tambah sikit cadangan-cadangan
bawa anak je pergi. Betul-betul. Parents tak nak. Dia kena dua hala. Betul. So ibu bapa pergi, anak pun akan pergi. Betul. Dia ibarat macam ibu bapa ni ada role model lah. Betul.